Selamat sejahtera, nama saya Alexandra Rojeska. Saya kini berumur 28 tahun dan merupakan seorang pemain bola tampar wanita antarabangsa yang bermain dalam liga profesional di Malaysia. Saya berasal dari Krakow, Poland dan telah bermain bola tampar selama 18 tahun. Hari ini, saya ingin menceritakan kisah yang membawa saya bermain di Malaysia dan peristiwa yang mengubah hidup saya selamanya. Kisah ini berlaku pada musim bunga tahun 2021 di Kuala Lumpur semasa sebuah kejohanan jemputan bola tampar wanita istimewa. Pada masa itu, saya bermain sebagai middle blocker untuk pasukan kebangsaan Poland dan dianggap sebagai tonggak utama pasukan dengan ketinggian 188 cm. Saya telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam Liga Eropah dan yakin bahawa saya akan berjaya dalam kejohanan ini. Namun, satu peristiwa yang tidak dijangka berlaku sejurus sebelum kejohanan bermula. Marta Komolska, pemain penyerang utama kami, mengalami kecederaan ligamen di lutut kanannya semasa sesi latihan. Beliau adalah jantung serangan kami dan pusat semangat pasukan. Bertanding tanpanya ibarat kehilangan tangan kanan. Walaupun begitu, kami bertekad untuk berjuang habis-habisan dan meneruskan perjalanan ke Malaysia. Kejohanan ini diadakan di Axiata Arena, Bukit Jalil. Terdapat 5 negara yang mengambil bahagian, Malaysia, Brazil, Amerika Syarikat, Itali, dan pasukan kami, Poland. Semua pasukan adalah pasukan terkemuka dunia. Sejujurnya, walaupun dengan pasukan penuh, ia tetap akan menjadi satu pertandingan yang sukar. Tetapi realitinya lebih kejam daripada yang kami bayangkan. Perlawanan pertama, kami tewas kepada Brazil 1,3 set. Perlawanan berikutnya, kami kalah teruk kepada Amerika Syarikat 0,3 set dan kemudian tewas lagi kepada Itali 1,3 set. Pada ketika ini, hampir pasti kami akan menamatkan saingan di tempat terakhir kumpulan. Wajah rakan-rakan sepasukan saya menjadi semakin muram setiap hari. Di dalam bilik persalinan, tiada siapa yang bercakap. Kemudian tibalah perlawanan penentuan menentang pasukan tuan rumah, Malaysia. Axiata Arena dipenuhi penonton sehingga sesak. Tempat duduk penonton diwarnai dengan warna jalur gemilang. Sorakan untuk pasukan Poland hampir tidak kedengaran. Permainan dikuasai oleh pasukan Malaysia dari awal hingga akhir. Kami cuba berjuang sehabis baik, tetapi pasukan yang kehilangan pemain utama mempunyai batasnya. Set pertama kami kalah 21-22 5, set kedua 19-22, dan set ketiga 22-25. Ia adalah kekalahan mutlak 0,3. Dalam perlawanan ini, saya hanya berjaya mencatat 3 mata daripada rejaman dan gagal menghalang sebarang serangan lawan. Selepas perlawanan, apabila kembali ke bilik persalinan, tiada siapa yang berkata apa-apa. Kedudukan terakhir kumpulan telah disahkan. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya mengambil telefon pintar saya dan membuat panggilan video kepada ibu bapa saya di tanah air. Mak, ayah, saya tak tahan lagi. Mungkin saya memang tiada bakat dalam bola tampar. Saya menangis terzak-esak di hadapan mereka melalui skrin. Selama 18 tahun bermain bola tampar, saya tidak pernah berasa selemah ini. Malam itu, saya bersendirian di dalam bilik hotel, merenung siling dan berfikir, mengapa kita perlu datang sejauh ini ke Malaysia hanya untuk dimalukan sebegini. Di luar tingkap, cahaya malam Kuala Lumpur yang gemerlapan, tetapi keindahannya tidak dapat menyentuh hati saya. Esok masih ada perlawanan terakhir menentang Kenya, tetapi ia tidak akan mengubah kedudukan kami. Ia hanyalah perlawanan untuk melengkapkan jadual. Saya membenamkan muka ke bantal dan berbisik dalam hati, cukuplah. Lebih baik aku berhenti bermain bola tampar. Pada masa itu, saya tidak pernah membayangkan bahawa pada keesokan harinya, satu pertemuan yang akan mengubah hidup saya selamanya sedang menanti. Keesokan paginya, saya bangun dengan hati yang berat seolah-olah ditindih batu. Semalaman saya hampir tidak dapat tidur, hanya bergolek di atas katil. Apabila saya memeriksa masa, jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Hari ini ada perlawanan terakhir menentang Kenya, tetapi sebelum itu, saya mahu meluangkan sedikit masa untuk menenangkan perasaan saya. Saya merasakan jika terus berada di dalam bilik, perasaan putus asa semalam akan kembali menghantui. Oleh itu,
Saya memutuskan untuk keluar berjalan-jalan di Taman KLCC yang terletak berhampiran hotel penginapan saya untuk menghirup udara pagi yang segar bagi mengubah suasana. Taman KLCC adalah sebuah taman yang indah di tengah-tengah bandar dengan banyak pokok-pokok yang rindang. Cahaya matahari pagi yang menembusi dedaun membuatnya kelihatan sangat cantik. Mungkin kerana ia adalah pagi hari bekerja, taman itu hanya mempunyai beberapa orang yang sedang berjoging atau bersenam. Saya duduk di sebuah bangku dan merenung langit, memikirkan apa yang harus dilakukan seterusnya. Tiba-tiba, saya terdengar suara kecil dari belakang. "Maafkan saya, Kak. Akak ni pemain bola tampar pasukan kebangsaan Poland ke?" Apabila saya menoleh, saya melihat seorang gadis kecil dalam lingkungan sekolah rendah berdiri bersama ibunya. Gadis itu bercakap dengan saya dalam bahasa Inggris yang sopan. Ibunya kelihatan seperti seorang wanita yang baik hati dalam lingkungan awal 30-an dan memegang tangan anak perempuannya dengan lembut. Gadis kecil itu bernama Siti, berumur 9 tahun. Di tangannya, dia memegang sesuatu dengan cermat. Apabila saya melihat dengan lebih dekat, ia adalah bendera Poland buatan sendiri, dijahit dengan teliti daripada kain merah dan putih. Jelas sekali, dia telah meluangkan masa untuk membuatnya. Satu lagi yang dipegangnya ialah sekeping kertas putih dengan mesej yang ditulis dalam huruf besar dalam bahasa Melayu, "Terima kasih." Di bawahnya, terdapat perkataan yang saya tidak dapat baca, yang kemudiannya saya ketahui adalah Dziękuję, yang bermaksud terima kasih dalam bahasa Poland. Bagaimana seorang kanak-kanak berusia 9 tahun boleh mencari perkataan bahasa Poland? Tulisannya mungkin sedikit tidak kemas, tetapi saya dapat merasakan usahanya. Ibunya menjelaskan dengan sopan, "Minta maaf ya. Anak saya menonton perlawanan semalam di TV dan dia kata dia sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Alexandra. Maaf, mengganggu pagi-pagi begini. Saya sangat terkejut. Perlawanan semalam kami kalah teruk. Ia adalah perlawanan di mana pemain Malaysia bermain dengan cemerlang. Mengapa gadis kecil ini mahu mengucapkan terima kasih kepada kami yang telah kalah?" Siti berkata dengan malu-malu, tetapi berusaha untuk bercakap dengan bersungguh-sungguh. "Akak bermain dengan sangat hebat semalam. Saya nampak akak berjuang hingga ke akhir, dan saya rasa itu sangat mengagumkan. Walaupun kalah, ia adalah satu perlawanan yang indah. Satu hari nanti, saya nak jadi macam Kak Alexandra." Saat mendengar kata-katanya, saya terdiam. Walaupun kalah, ia tetap indah. Tidak berputus asa. Satu hari nanti, saya nak jadi macam awak. Sepanjang kerjaya saya sebagai pemain bola tampar, tidak pernah ada sesiapa yang mengucapkan kata-kata ini kepada saya sebagai seorang yang kalah. Di Poland, sukan adalah tentang keputusan. Pemenang akan dipuji, manakala yang kalah akan dilupakan. Saya dibesarkan dalam dunia seperti itu. Itulah sebabnya kekalahan semalam sangat menyakitkan bagi saya. Tetapi gadis berusia 9 tahun ini berbeza. Dia melihat melampaui soal menang atau kalah dan menghargai cara kami bermain. Dia mengatakan bahawa sikap berjuang habis-habisan itu adalah sesuatu yang indah. Ibunya menjelaskan lagi, "Anak saya sudah belajar bermain bola tampar sejak umur 3 tahun. Selepas menonton perlawanan semalam, dia berkata, pemain Poland berusaha keras. Ya, mereka mesti sangat sedih. Dia mahu datang dan mengucapkan terima kasih, jadi dia mencari perkataan Poland di internet dan menulisnya dengan bersungguh-sungguh." Air mata mula bergenang di mata saya. Tetapi ini bukan air mata kesedihan seperti semalam. Ia adalah air mata keharuan yang lahir daripada sentuhan kebaikan orang lain. Siti menghulurkan bendera buatan sendiri dan kertas ucapan terima kasih itu kepada saya. Saat saya menerima hadiah yang dibuat dengan teliti oleh tangan kecilnya, sesuatu dalam hati saya berubah. Bidadari kecil ini telah mengajar saya bahawa nilai sebenar sukan bukan hanya tentang menang atau kalah. Sikap berjuang sehabis daya mempunyai kekuatan untuk menyentuh hati orang ramai. Saya merendahkan diri saya separas dengan mata Siti, memegang tangannya dan berkata dalam bahasa Melayu, "Terima kasih." Wajah Siti serta-merta berseri-seri. Selepas bertemu dengan Siti dan ibunya di taman, kami duduk berbual di bangku untuk seketika. Siti menceritakan tentang perlawanan semalam dengan penuh semangat, walaupun masih sedikit malu. Setiap kata-katanya yang tulus perlahan-lahan menyembuhkan hati saya yang terluka. Tiba-tiba, Ibu Siti berkata, "Kalau tak keberatan,
"Sudikah Cik Alexandra datang makan malam di rumah kami malam ini?" Anak saya kata dia nak berbual lagi dengan Cik Alexandra. Saya sangat terkejut. Menjemput orang asing yang baru pertama kali ditemui ke rumah bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi wajah ibunya penuh dengan keikhlasan. Saya menerima jemputan itu dengan ucapan terima kasih. Selepas perlawanan pada sebelah petang, saya pergi ke rumah Puan Aminah mengikut alamat yang diberikan. Perlawanan terakhir menentang Kenya, kami tewas 2,3 set, tetapi itu tidak lagi penting. Pertemuan dengan Siti pada waktu pagi telah membuatkan hati saya terasa lebih ringan. Rumah Puan Aminah adalah sebuah rumah 2 tingkat di sebuah taman perumahan yang sunyi. Apabila saya tiba di hadapan rumah, saya dapat mendengar suara perbualan yang ceria dari dalam. Ayah dan Ibu Siti bergegas membuka pintu dan menyambut saya dengan senyuman yang mesra. Kak Alexandra dah sampai. Di pintu bukan hanya ada Siti, tetapi juga ibunya yang saya temui pagi tadi, serta ayah dan neneknya yang baru pertama kali saya jumpa. Ayahnya seorang pekerja syarikat dalam lingkungan awal 40-an yang kelihatan baru sahaja menukar pakaian kerjanya. Neneknya pula, seorang wanita warga emas yang anggun berusia 70 tahun, memakai baju kurung yang cantik. "Selamat datang," kata ayahnya sambil menyambut saya dengan sopan. "Anak saya tunggu dari tadi lagi." Neneknya juga menyapa saya dengan mesra. "Datang dari jauh, tentu penat. Hari ini kami sediakan sedikit juadah, tapi dimasak dengan penuh kasih sayang untuk meraihkan kamu." Suasana di dalam rumah itu terasa seperti keluarga Malaysia yang sangat mesra. Di atas meja makan, pelbagai hidangan Melayu buatan sendiri terhidang seperti rendang ayam, nasi lemak, sate, dan banyak lagi. Semuanya kelihatan sangat lazat. Sebelum kami mula makan, Siti membawa sesuatu untuk ditunjukkan kepada saya dengan gembira. Ia adalah sebuah buku scrap yang dibuatnya sendiri. Di muka depan, tertulis dengan kemas, rekod setiap perlawanan Kak Alexandra. "Saya ambil masa seminggu untuk siapkan ni," katanya. Siti membuka buku scrap itu dengan bangga. Di dalamnya penuh dengan gambar-gambar saya dari kejohanan ini. Sama ada Keratan Akbar, gambar dari internet, malah gambar saya semasa perlawanan semalam. Semuanya disusun dengan rapi. Apa yang lebih menakjubkan ialah analisis terperinci mengenai data permainan saya. Peratusan rejaman berjaya Kak Alexandra ialah 40%. Angkanya mungkin tidak begitu tinggi, tetapi cara akak sentiasa memberi semangat kepada rakan sepasukan sangat hebat. Terutamanya pada penghujung set ketiga, walaupun pasukan ketinggalan, akak tetap meluru untuk menyelamatkan bola. Pemandangan itu sangat memberi inspirasi. Saya hampir tidak percaya seorang gadis berusia 9 tahun boleh membuat analisis sedalam ini, bukan sahaja melihat pada angka, tetapi juga menghargai kualiti permainan dan kekuatan mental. Semasa makan, seluruh keluarga berbual dengan saya tentang pelbagai perkara, tetapi yang paling menyentuh hati saya ialah cerita yang dikongsikan oleh neneknya. Di Malaysia, kami ada budaya yang dipanggil budi bahasa. Ia adalah tentang menghargai dan memberi galakan kepada orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Bukan sahaja mereka yang menang itu hebat, tetapi kami sangat menghargai mereka yang mencuba dan tidak berputus asa sehingga ke akhirnya. Itulah hati orang Malaysia. Ayahnya menambah, "Anak saya mengagumi permainan Cik Alexandra mungkin kerana dia telah menyerap semangat ini. Kita boleh melihat keindahan dalam hati seseorang lebih daripada sekadar menang atau kalah. Itu mungkin nilai yang dipegang oleh rakyat Malaysia. Saya berasa sangat terharu. Sepanjang hidup saya hanya mengenali budaya yang memuji pemenang. Atlet yang kalah dianggap tidak bernilai. Usaha tidak bermakna jika tiada hasil. Saya diajar untuk mempercayai perkara itu. Tetapi keluarga Malaysia ini sangat berbeza. Mereka tidak melihat pada hasil, tetapi pada proses. Mereka tidak melihat pada kemenangan atau kekalahan, tetapi pada semangat juang. Dan mereka memberitahu saya, ini bukan sesuatu yang istimewa, ini adalah budaya Malaysia yang biasa. Akhirnya, Siti berkata kepada saya, "Kak Alexandra, lain kali mesti menang tahu. Tapi kalau kalah pun, saya akan tetap sokong akak selamanya. Sebab orang yang berusaha bersungguh-sungguh adalah yang paling hebat." Malam itu, apabila semua ahli keluarga menghantar saya pulang, perasaan di dalam hati saya telah berubah sepenuhnya. Fikiran untuk berhenti bermain bola tampar telah lenyap sama sekali.
Selepas pengalaman yang begitu mengharukan di rumah keluarga Malaysia itu, saya kembali dengan perasaan yang sama sekali berbeza untuk perlawanan terakhir keesokan harinya. Walaupun ia adalah perlawanan untuk mengelak kedudukan tercorot menentang Kenya, kedudukan tidak lagi penting. Apa yang penting ialah berjuang sehabis baik untuk insan-insan yang telah saya temui di bumi Malaysia ini. Pagi hari perlawanan, saya bangun lebih awal daripada biasa untuk bersiap. Hati saya terasa ringan dan dipenuhi tenaga positif yang tidak pernah saya rasakan sepanjang kejohanan ini. Rakan-rakan sepasukan, saya juga seolah-olah perasan akan perubahan saya. Alexandra nampak lebih ceria, kata Kapten Pasukan Poland. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang hebat di Malaysia. Hari ini, saya mahu bermain sebaik mungkin untuk mereka, jawab saya. Pada pukul 2 petang, kami menuju ke Axiata Arena. Sebaik tiba, saya memandang ke arah tempat duduk penonton seperti biasa. Pada saat itu, satu pemandangan yang sukar dipercayai terpapar di hadapan mata saya. Di satu sudut stadium, saya melihat Siti dan keluarganya. Dan apa yang mereka pegang ialah kain rentang buatan sendiri dengan mesej dalam bahasa Poland. Apabila saya melihat dengan teliti, tertulis perkataan Walch, Alexandra. Berjuanglah, Alexandra, dalam huruf besar. Apa yang lebih menakjubkan, di sekeliling keluarga Siti, terdapat penduduk tempatan yang lain turut berkumpul, pakcik gerai buah, makcik kedai runcit, pelajar-pelajar sekolah menengah, dan juga ketua kampung. Semua orang memegang bendera Poland kecil di tangan mereka dan memberi kami semangat. Apabila perlawanan bermula, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini, sorakan untuk Poland hampir tidak kedengaran. Tetapi hari ini berbeza. Dari tempat duduk di mana Siti berada, sorakan untuk Poland kedengaran dengan jelas. Alexandra, Poland, boleh. Apa yang lebih menyentuh ialah suara kanak-kanak yang melaungkan perkataan Dziękuję dalam bahasa Poland. Walaupun sebutannya tidak sempurna, ia adalah sorakan yang datang dari hati. Set pertama kami tewas 23-25, tetapi sorakan tidak berhenti. Set kedua kami juga kalah 22,25, tetapi setiap kali kami bermain dengan bersungguh-sungguh, tepukan gemuruh yang hangat akan diberikan oleh penonton. Dan dalam set ketiga, kami berjuang habis-habisan sehingga mendahului 20,18. Pada masa itu, peluang keemasan tiba. Setter menghantar bola kepada saya dengan sempurna. Saya melompat setinggi yang boleh dan merejam bola dengan segenap tenaga. Bola itu melepasi hadangan lawan dan jatuh ke gelanggang. 21,18. Pada saat itu, seluruh stadium bergemuruh, terutamanya dari tempat duduk Siti, yang bunyinya seolah-olah kami bermain di halaman sendiri di Poland. Tanpa sedar, saya menggenggam penumbuk dan menunduk hormat kepada penonton. Walaupun kami memenangi set ketiga 25,21, kami tewas pada set keempat dan kelima, menyebabkan perlawanan berakhir dengan kemenangan Kenya 3,2. Kami menamatkan kejohanan di tempat terakhir. Tetapi sebaik sahaja whistle penamat dibunyikan, sesuatu yang luar biasa berlaku. Seluruh penonton di stadium berdiri dan memberikan tepukan gemuruh kepada kami. Mereka memberikan tepukan kepada pasukan Kenya, sang pemenang, dan juga kepada kami yang kalah dengan sama rata. Air mata saya mengalir tanpa henti. Sepanjang hidup saya, tidak pernah ada sesiapa yang memberikan tepukan sebegitu gemuruh kepada pasukan yang kalah. Dalam temu bual selepas perlawanan, saya tidak dapat menahan emosi. Ini kali pertama dalam hidup saya menerima sorakan seperti ini, kata saya sambil menangis. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya kepada semua rakyat Malaysia yang telah memberikan tepukan hangat kepada kami yang tewas. Saya telah belajar tentang keindahan sebenar sukan di negara ini. Selepas temu bual, Siti dan yang lain-lain telah menunggu di pintu keluar. Kak Alexandra hebat. Rejaman terakhir tadi sangat cool. Melihat senyuman tulus Siti, air mata saya mengalir sekali lagi. 2 tahun kemudian, pada musim bunga 2023, saya akhirnya menandatangani kontrak dengan KL Phoenix, sebuah pasukan terkemuka dalam Liga Bola Tampar Wanita Profesional Malaysia. Usaha gigih saya selama 2 tahun telah membuahkan hasil. Pada hari saya tiba di Malaysia, perkara pertama yang saya lakukan ialah menghubungi Siti dan keluarganya.
Sebaik sahaja saya membuat panggilan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia, saya terdengar suara ceria Siti. Kak Alexandra dah balik betul-betul. Kini Siti berusia 12 tahun dan merupakan pemain utama dalam kelab bola tampar remaja tempatan. Tempat pertemuan pertama kami adalah di Taman KLCC yang penuh kenangan. Kami duduk di bangku yang sama seperti 2 tahun lalu, tetapi kali ini perasaannya sangat berbeza. Akak kembali untuk tunaikan janji, kata saya. Siti membalas dengan senyuman yang manis. Saya pun tunaikan janji juga. Saya berlatih bersungguh-sungguh setiap hari supaya satu hari nanti saya boleh jadi macam Kak Alexandra. Melihat dia membesar, saya berasa sangat terharu. Gadis kecil berusia 9 tahun pada hari itu, kini telah menjadi seorang atlet bola tampar yang anggun. Apabila aktiviti saya bersama pasukan KL Phoenix bermula, saya menggunakan ketinggian dan kemahiran saya untuk menjadi pemain utama pasukan. Tahap permainan bola tampar di Malaysia dan layanan mesra rakan sepasukan membuatkan saya merasai kehebatan negara ini sekali lagi. Terutamanya sorakan penonton semasa perlawanan sangat mengagumkan. Walaupun ketika kami ketinggalan, peminat Malaysia tetap memberikan sorakan sehingga ke akhir. Budaya yang memberikan tepukan kepada pemenang dan juga yang kalah mengembalikan kenangan indah 2 tahun lalu. Rumah Siti benar-benar menjadi rumah kedua saya. Saya menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama mereka setiap tahun dan belajar banyak tentang budaya dan tradisi Malaysia. Kami memasak masakan Melayu bersama-sama, melawat sanak saudara. Mereka melayan saya seperti ahli keluarga sendiri. Kini, saya sudah memasuki tahun ketiga bermain bola tampar di Malaysia. Apa yang saya pelajari dari negara ini bukan sahaja kemahiran bola tampar, tetapi juga tentang kemanusiaan, makna usaha, dan yang paling penting, nilai ikatan antara insan. Siti kini berada di tingkatan 1 dan merupakan pemain utama kelab bola tampar sekolahnya. Beberapa hari lalu, saya pergi menonton perlawanannya dan melihat corak permainan yang cantik dan tidak pernah berputus asa, sama seperti saya pada hari itu. Permainan kamu sangat indah, Siti. Saya memberitahunya selepas perlawanan. Dia menjawab dengan gembira, kan Kak Alexandra yang ajar saya. Apa yang penting bukan menang atau kalah, tetapi sejauh mana kita berusaha bersungguh-sungguh. Saya benar-benar berfikir bahawa kejohanan yang berakhir di tempat terakhir pada musim bunga 2021 itu adalah pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Jika saya tidak bertemu dengan Siti pada hari itu, tidak akan ada saya yang sekarang. Akhir kata, saya ingin memberitahu semua yang menonton video ini. Rakyat Malaysia memberi semangat kepada semua orang yang berusaha, bukan hanya kepada pemenang. Tidak kira sekecil manapun usaha atau cabaran itu, mereka akan melihat dan menghargainya. Dan perkara itulah yang telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Kini, saya mencintai Malaysia dari lubuk hati saya. Di sinilah rumah kedua saya. Dan saya tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih saya kepada Siti dan keluarganya, penduduk setempat, dan semua yang datang bersorak pada hari itu. Nilai sebenar sukan bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang berusaha sehabis baik, tidak berputus asa hingga ke akhir, dan meninggalkan sesuatu di hati mereka yang menonton. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia. Kerana anda semua, saya masih boleh terus bermain bola tampar setiap hari. Dan mulai sekarang, saya akan terus bermain dengan segenap jiwa dan raga untuk anda semua. Terima kasih.